Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Saya suara bertukar sikit hari ni. Ada alergi. Maklumlah, kuliah baru mula dan kebanyakan bilik-bilik kuliah kita dah 2 tahun lebih tak diguna. Ya, dengan kapet, dengan langsir. Bila masuk ni rasa dah seram sejuk, dah bersin dah. Jadi semoga dia tidak menjadi halangan besar pada kita hari ini, insyaAllah. Jadi hari ini kita masih lagi dengan kuliah kitab Fiqh Munakahat dan terus kepada muka surat 123, betul? Kalau diam tu maknanya betul. Hak bersama suami isteri dan tanggungjawab bapa. Ya, jadi bila kita sebut rumah tangga, yang selalu kita sebut nombor satu adalah bapa ataupun suami. Ya, lepas itu ibu ataupun isteri. Lepas itu anak-anak. Jarang sekali kita sebut anak-anak dulu. Dalam keluarga, siapa ada dalam keluarga selalunya bapa. Kalau tidak pun kita sebut ibu. Ya. Jarang kita sebut anak-anak dahulu. Ia menandakan institusi keluarga itu adalah institusi yang induknya adalah orang dewasa. Ya. Dan orang dewasa itu adalah orang lelaki. Dan orang lelaki itu kalau bukan bapa, pastilah dia seorang suami. Melainkan dalam keluarga itu, bapa sudah meninggal dunia. Jadi tak adalah suami. Ya, yang ada adalah yang paling tua, anak lelaki yang akan bertanggungjawab dalam rumah tangga tersebut. Jadi dalam muka surat 123 ini, hak bersama suami isteri dan tanggungjawab bapa dijelaskan dalam 4 perkara. Ya, yang pertama, kedua-dua pasangan ataupun suami isteri itu perlu menikmati perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Itulah tujuan rumah tangga. Dia mesti ada apabila masuk ke dalam rumah tangga itu, bukan rumah ya, rumah tangga. Bila masuk ke dalam rumah tangga itu, nak kata wajib tak wajib. Tapi hampir gitulah rupanya. Iaitu mesti rasa kasih sayang. Kalau tidak dapat merasai kasih sayang, maka rumah tangga itu dilalui hanya sekadar untuk mungkin menjaga sesuatu yang kita tidak tahu. Antaranya menjaga status. Kita mahu kekal sebagai seorang isteri, status kita. Kita tak mahu berstatus janda. Kita tidak mahu berstatus ibu tunggal. Kita tidak mahu berstatus apa lagi, bapa tunggal. Ya, jadi kerana itu, kita kekal dalam rumah tangga tetapi di dalamnya tidak ada kasih sayang. Sebenarnya bila mana tidak ada kasih sayang dalam rumah tangga itu, maka tidak ada belas kasihan. Kita tak sayang orang tu, kita tak kesian pun kalau orang tu sakit ke, demam ke, dan tak rasa pun kita ingin menolong dengan ikhlas. Dan kita tak rasa nak berkorban untuk dia. Ya, kita tak rasa kita perlu ambil cuti nak jaga dia kalau dia sakit. Sebab apa? Tak rasa sayang. Ya, jadi yang utama dalam rumah tangga yang mana kita perlu ada hak bersama adalah suami berhak rasa kasih sayang isteri, isteri berhak rasa kasih sayang suami. Dan mereka perlu bekerjasama, tolong-menolong, bertolak ansur dan bantu-membantu serta mendapat layanan yang baik bagi membina keluarga yang bahagia. Jadi kerana kasih sayang tadilah kita bekerjasama. Kerana kasih sayang tadilah kita tolong-menolong, bertolak ansur, bantu-membantu dan sebagainya. Kalau orang hasut kita, orang kata, alah balik rumah, tak payahlah tolong isteri. Kita orang lelaki, kena jaga meruah kita. Apa masuk-masuk dapur ni? Ya, apa jemur-jemur kain? Apa jaga anak? Tak ada. Orang lelaki, kerja dia di luar rumah. Masuk dalam rumah dia jadi raja. Ada orang hasut kita macam tu. Tapi kita ini rasa kasih sayang kita pada isteri kita memang
sebagaimana sepatutnya. Ya, sebagaimana sepatutnya. Jadi kita tak sanggup tengok isteri bersusah payah dalam rumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tak tulis nama siapa datang lambat. Okey, kita tak ada ketua darjah pun. Ya, tak apa. Saya kena alergi debu. Jadi kalau nak makan ubat kena tidur. Tak boleh lah nak bawa kereta macam mana kan. Kena malam baru boleh makan. Jadi cerita soal hak bersama ni, Puan Sal, hak bersama suami isteri ada 4. Dalam muka surat 123, sekarang kita dah ke 124. Jadi 4 itu yang pertama sekali, suami ada hak untuk dapat kasih sayang. Isteri pun ada hak untuk dapat kasih sayang. Jadi dalam rumah tangga, hak bersama adalah mendapat kasih sayang. Kalau tak tahulah ya, jarang orang mengadu kat kita, saya tak dapat kasih sayang isteri lah. Macam mana nak buat? Ataupun orang mengadu dengan kita, saya tak dapat kasih sayang suami. Apa yang saya perlu buat? Jadi kasih sayang itu apa? Macam mana kita nak tahu kita ada kasih sayang ke tidak dari suami? Payah nak jawab soalan ni. Kita rasa atau tidak pasangan kita itu sayang pada kita? Dapat kita rasa? Sudah tak ada orang jawab. Minum air dulu. Kita dapat rasa kan? Kita rasa nak makan apa dia beli. Kita rasa nak pergi mana dia akan bawa. Kalau tak segera mungkin dia belum masa tapi dia akan bawa. Ya, kita sihat, dia sibuk nak carikan ubat. Ya, dan dia cuba sedaya upaya tidak melukakan hati kita. Itu kasih sayang. Tak payah sebut I love you setiap kali bertemu. Ya, jadi kalau boleh sebut begitu, Masya Allah, ya, lebih-lebih lagi. Jadi kasih sayang itu adalah hak isteri dan hak suami. Yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini semua orang biasa dengar. Ya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, iaitu maksiat dan pencerobohan. Jadi antara suami isteri itu bila ada kasih sayang, dia saling bertolong-tolongan. Yang kedua, suami dan isteri saling mewarisi harta jika salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Ini kita cerita pasal hak ya. Sebelum ini, kuliah yang terakhir kita sebelum ini tentang tanggungjawab bersama. Sekarang hak bersama. Jadi yang pertama tadi kasih sayang. Ada orang boleh memohon bubarkan perkahwinan atau mohon cerai sebab dia dah tak dapat kasih sayang. Sampai begitu sekali haknya. Jadi yang kedua ini hak untuk mewarisi harta. Betul ke suami mewarisi harta isteri, isteri mewarisi harta suami? Betul ke tak betul? Kalau suami meninggal, ada bahagian isteri dari harta suami, betul? Kalau isteri meninggal pun ada bahagian suami dari harta isteri. Cuma berapa-berapa itu berbeza. Ya, itu kena belajar ilmu faraid ini berbeza. Kalaulah suami je yang bekerja, semua aset-aset dalam rumah tangga itu suami je yang beli, suami je yang bayar. Isterinya tak buat apa pasal isteri tak kerja. Macam mana nak bayar? Gaji tak ada, duit tak ada, saving tak ada. Dia tak boleh beli kalau suami tak beli. Kan? Jadi, kalaulah ditakdirkan suami meninggal dunia, isteri tadi boleh mendapat hak pewarisan pusaka suami yang meninggal. Ya, itu memang jelas. Cuma yang kedua juga hak ke atas harta daripada isteri ialah harta sepencarian. Ingat saya pernah sebut juga dulu harta sepencarian, orang Sarawak sebut apa? Harta kelamin.
Ada juga sebut harta laki bini. Itu tandanya harta sepencarian. Yang bermakna dalam Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri di Malaysia, diterjemahkan harta sepencarian ini adalah harta yang diperolehi secara usaha bersama dalam tempoh perkahwinan. Ya, bila berkahwin saja, kita pun beli tanah, kita pun tanam padi. Kita pun sama menuai pula. Samalah menanam padi, menuai padi, menjual padi, usahakan bersama, kemudian bila meninggal, tanah tadi menjadi milik yang perlu dibahagikan pusaka sebab pemilikan tanah tadi termasuklah milik si mati. Jadi nak kena jual tanah ke macam mana ke terpulang, tapi kena bahagilah. Sebab bahagian si mati jadi pusaka. Bahagian isteri tak apa sebab isteri masih hidup. Jadi kalau 50-50 nak bahagi 50%, 50%. Jadi kalau nilainya 100,000, maka nilai suami adalah 50,000, nilai isteri 50,000. Kenapa sama banyak? Kerana usaha secara bersama dan ukurannya adalah sama. Ya, kita tak kira, tapi dia berapa kali dia menuai. Yang ini menuai berapa kali, kita tak kira sedetail itu. Kita lihat usaha secara bersama dari awal hingga akhir, maka dianggap secara bersama. Jadi bahagian suami yang meninggal tadi 50%. Yang 50% tadi kena bahagikan pula harta sepencarian dengan isteri pula. Yang harta isteri kekal harta isteri. Yang bahagian suami 50% bahagi dulu dengan isteri, kemudian baru bahagi harta sepencarian. Dan akhirnya apa yang diperolehi daripada harta suami itu kepada isteri adalah jumlah yang agak besar apabila diusahakan bersama. Tapi kalau tidak diusahakan bersama, jadi macam mana? Lepas kahwin, beli tanah, tanam padi, semua suami buat seorang. Isteri tak buat apa-apa, duduk rumah pasal besar dia setiap tahun. Jadi bersalin jaga anak. Keluar pula anak baru, jaga anak. Bersalin lagi jaga anak. Akhirnya dia duduk rumah je lah, tak ada buat kerja. Ya. Jadi kalau suami meninggal dunia, apa jadi pada usaha tadi? Adakah dikira harta sepencarian juga? Ya? Tak, sebab tak usaha. Yang ni yang istimewanya undang-undang di Malaysia. Isteri tak buat apa, ini contoh tanam padi. Tapi kalau suami tu bekerja di Kementerian Kerja Raya, isteri suri rumah tangga, duduk rumah. Jadi gaji suami sebulan 10,000. Adalah apa-apa semua, asetnya meninggal dunia, tinggallah adalah 1 juta contoh. Suami meninggal, isteri suri rumah, anak 3. Jadi 1 juta tadi, boleh bahagi harta sepencarian ke tidak? Itu sama macam soalan tadi. Sebab dia tanam padi, dia usahakan dan isteri tak buat apa-apa, duduk rumah saja, suami usahakan. Jadi dalam keadaan isteri tak buat apa-apa, jari suri rumah tangga sahaja pun masih boleh diberikan harta sepencarian sebab sumbangan isterinya adalah menguruskan keluarga sehingga suami tak perlu apa-apa buat dah dalam keluarga. Suami boleh bekerja setiap tahun dapat anugerah macam-macam. Anugerah khidmat cemerlang tahun ni, tahun depan anugerah terpuji, tahun depan lagi sekali anugerah khas, lepas tu cemerlang pula, lepas tu macam-macam anugerah dapat. Pasal apa? Isteri efisien di rumah. Hantar anak sekolah isteri, ambil pun isteri. Hantar tuition isteri, ambil anak tuition pun isteri. Masak isteri, gosok baju isteri, mop lantai isteri. Semua isteri. Mungkin ada orang gaji. Semuanya. Suami tak perlu buat apa. Sebab itu dia jadi pekerja yang cemerlang. Ya, jadi kerana cemerlang itu naik gaji, naik pangkat, naik gaji. Jadi akhirnya dia tinggalkan sebab suami pergi, tidak kembali. Jadi yang tinggal itu bahagi dulu, ya, harta sepencarian. Sebelum bahagi harta sepencarian dulu, barulah selesai harta sepencarian. Biasanya kalau isteri tidak bekerja gitu, mahkamah boleh lihat sehingga 60% kepada suami dan 40% kepada isteri. Siapa tu? Sepencarian dulu.
Sebab mak nanti dia jadi harta pusaka. Tak. Mak tidak dia mesti laki bini je. Dah selesai, saya sebut laki bini tu pasal nama terma dalam undang-undang tu. Kita tak sebut laki bini, kita sebut suami isteri kan. Jadi selesai yang itu dulu, barulah apa yang tinggal pada suami 60% tadi, itu barulah harta pusaka dibahagikan. Ada bahagian isteri pula, harta pusaka. Dan tadi 40% dah. Lepas itu pusaka pun ada maknya, ada ayahnya, ada isterinya, ada anak-anak pula. Ada adik-beradik, tengok keadaan macam mana. Tengoklah kiraan mengikut siapa yang tinggal dan siapa yang ni. Jadi semua itu adalah hak yang telah dijamin dalam Islam kepada isteri, begitu juga kepada suami pun ada hak-haknya. Jadi nak kata di sini apabila berkahwin, hak suami isteri itu adalah juga terhadap harta. Kalau tak mati, isteri haknya terhadap mas kahwin dan nafkah. Apa hak suami terhadap harta? Isteri kena bayar nafkah pada suami? Tak. Jadi kebanyakan hak harta ni pada suami semasa tempoh perkahwinan itu tidak begitu ketara. Tapi isteri nafkahnya, mas kahwinnya, semuanya adalah kelayakan pada isteri. Kalau ada soalan boleh tanya terus ya. Kemudian C, suami isteri mendapat hak yang sama terhadap penjagaan anak-anak sekiranya berlaku perceraian. Masing-masing mempunyai tanggungjawab terhadap anak. Dalam agama Islam, sekiranya berlaku sama ada perceraian ataupun perpisahan mati, pasangan meninggal dunia, siapa jaga anak? Suami meninggal, isteri ada. Jadi anak tu perlu dijaga oleh ibunya atau nenek sebelah suami. Sebab ayah dia meninggal. Ataupun isteri meninggal. Adakah anak itu dijaga oleh ayahnya atau nenek sebelah isteri? Ataupun berpisah hidup. Siapa yang nak jaga? Jadi secara umumnya dalam Islam ini, hak penjagaan boleh diberikan pada ayah atau ibu atau mana-mana pihak yang boleh menjaga kebajikan anak tersebut. Jadi mahkamah akan tengok siapa yang boleh jaga kebajikan. Kalau mahkamah dapati ayah dan ibunya tak boleh jaga kebajikan anak, dia kena bagi kepada mak sebelah ayah. Kalau nenek kepada budak ini, neneknya sebelah ayah yang kena jaga. Okeylah, mahkamah akan bagi pada nenek sebelah ayah. Adakah macam tu? Ada. Kenapa? Kerana mahkamah mendapati sekiranya duduk dengan ayah yang disebut sebagai tidak mempunyai karakter yang baik. Untuk keselamatan anak, tak boleh duduk dengan ayah. Ibu pula berkahwin. Anak ni anak perempuan. Jadi duduk dengan ibu bermakna duduk dengan bapa tiri. Jadi bapa tiri pula dari segi dipanggil karakter ataupun personalitinya itu mahkamah tidak meyakini mempunyai karakter yang baik. Kena duduk dengan pihak lain daripada ibu dan ayah. Itu semua mahkamah akan. Sebab tu lawyer-lawyer masing-masing, lawyer bapaknya, lawyer maknya akan memperjuangkan, menggariskan kenapa bagus, kenapa sepatutnya anak ni duduk dengan mak. Lawyer mak ni. Sebab mak ni selama-lama lahir sampai ke hari ni bercerai, mak lah yang menguruskan semua perkara tentang anak. Dan mak lah yang sebenarnya menafkahi anak tersebut. Tu untungnya ibu bekerja. Kebanyakan ibu bekerja dapat hak penjagaan. Dan ibu yang tak bekerja ni selalunya yang agak mahkamah tak berapa confident nak bagi hak penjagaan. Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan anak itu akan terjaga dari segi materialnya. Jadi kena jaga-jaga juga kat situ. Tak kerja tak apa, tapi boleh buktikan mahkamah saya ada saving 3 juta. Saya tak bekerja. Boleh. Okey, mahkamah akan mengambil kira the wishes of parents dipanggil. Apa mak ni harapkan? Mak ni, saya sangat mengharapkan saya dapat jaga sendiri anak saya. Ayah, ada tak apa-apa harapan
untuk dia mahkamah buat keputusan. Jadi dia kata, saya tak kisah, nak bagi saya jaga, tak bagi tak apa, saya percaya mak dia boleh jaga. Okey, mahkamah juga akan mendengar the wishes of the children. Nak duduk dengan siapa? Mak ke ayah? Mahkamah akan dengar semua, tetapi itu tidak mutlak. Itu tidak menjadi sebab mahkamah buat keputusan sebab mahkamah dengar mak dia nak. Mahkamah pun bagi. Tak. Itu 1 dari 10. Mahkamah tengok wish tadi. Nombor 2, mahkamah tengok keupayaan material. Nombor 3, mahkamah tengok karakter. Nombor 4, mahkamah dengar apa anak tu cakap. Dengar cakap anak pun mahkamah kena pastikan anak itu bebas daripada diajar orang. Maknanya anak itu mesti bebas daripada sebarang hasutan. Ada kanak-kanak di mahkamah, dia dah diajar skrip. Nanti hakim akan tanya, abang nak pergi duduk dengan siapa? Dengan ayah ke dengan mak? Ingat tahu, abang kena cakap duduk dengan ayah. Ya? Jadi budak ni dah hafal skrip tu lah. Bila dia masuk, tak ada tanya lagi, saya nak duduk dengan ayah dah. Ayah dia punya garang duduk situ. Dia nampak muka tu kan. Tak ada tanya lagi, dia dah jawab dah. Mahkamah pun, mana dia tahu kita nak tanya soalan ni? Nampak? Mahkamah dah suspect dah. Macam ada orang ajar je ni. Ya, tak ada tanya lagi, dah jawab. Kemudian mahkamah akan tanya dan tanya dan tanya. Ada dia punya art of advocacy. Sastra pertanyaan dalam mahkamah. Dia tak tanya, awak nama siapa? Tak. Mahkamah akan tanya, biasanya awak dikenali sebagai siapa? Soalan. Kenapa? Sebab dia nak supaya kita ni jawab dengan betul. Sebab bila kita dah ready dengan soalan, awak nama siapa? Kita dah ingat nama kita, kita nak cakap. Tapi bila soalan itu berubah, kita akan berfikir sekejap. Apa maknanya? Oh, dia nak tanya nama, kita akan cakap nama yang betul. Ya? Kita tak ditipu dah. Ataupun kalau kita kata, okey, nama dia Alia sebagai contoh. Alia nak, kalau diberi pilihan, nak duduk dengan siapa? Mak. Dia dah diajar contohnya. Tapi mahkamah akan tanya, Alia kalau nak belajar sampai habis, Alia rasa selesai duduk dengan siapa? Dia akan cakap, ayah. Sebab apa? Sebab memang sekolah dia dekat rumah ayah duduk. Dan memang ayah je yang bagi duit kat dia untuk sekolah. Dan memang ayah yang hantar dia ambil di sekolah. Yang ayah yang selalu tolong buat homework. Kan? Sebab mahkamah akan bagi mengikut siapa yang paling bagus memelihara untuk kebajikan anak tersebut. Kadang-kadang anak ni dia nak duduk dengan mak sebab dia tahu duduk dengan mak tak payah sekolah. Mak tak kisah dia baca buku ke tak. Mak memang tak ajar ngaji, tak suruh ngaji. Mak memang tak kisah dia tutup aurat ke tidak. Jadi dia memang nak mak. Tapi mahkamah tak boleh. Itu mahkamah akan tengok untuk kebajikan dia pada masa depan. Jadi itulah perkara-perkara yang mahkamah akan lihat. Tapi asasnya mak pun boleh hak penjagaan, ayah pun boleh hak penjagaan. Dan boleh jadi dua-dua tak boleh. Ya, menarik. Memang menarik. Tapi tajuk ini dia panjang lebar perbahasannya. Kalau kita nak lihat dari pelbagai senario yang berlaku, tak habis cerita kita. Okey, tapi sebenarnya menarik dari segi praktikal mahkamah dan sebagainya. Dan kalau katalah anak kita 4 orang, kita bercerai, anak ada 4. Dia bukan bermakna 4-4 tu dapat pada mak atau 4-4 dapat pada ayah. Tak. Dia mungkin nombor 1, mahkamah tengok satu-satu, buat penilaian, analisa. Nombor 1 ni sesuai duduk dengan ayah. Nombor 2 pula, tengok, oh ayah lagi. Nombor 3 pula, tengok, ini mak. Ini sesuai mak. Lepas tu nombor 4, tengok, ini ayah. Jadi ayah dapat 3, mak dapat 1. Kan kalau orang dengar, orang kata, dah 4. Apa susah? Bagilah 2 orang seorang. 2 orang mak, 2 orang ayah. Tapi mahkamah tidak melihat jumlah yang sama rata. Mahkamah melihat karakter anak, apa yang sepatutnya anak itu perolehi dengan umur dia tu sehingga 18 tahun. Nah, jadi itulah mahkamah akan lihat. Ini lawyer-lawyer tahu. Sebab itu orang ambil lawyer. Padahal dia boleh je cakap sendiri di mahkamah. Tetapi skill-skill ini tidak ada pada orang awam. Dia ada pada peguam.
Kemudian yang keempat, beberapa keadaan boleh berlaku kepada keluarga jika suami atau isteri tidak menunaikan tanggungjawab seperti berikut. Ya, nombor apa yang dikatakan keadaan yang boleh berlaku jika suami isteri tidak bertanggungjawab. Yang pertama, pergaduhan kerana kita tidak puas hati dengan sikap masing-masing. Itulah bila kita tahu ada pasangan yang nak mohon bercerai, kita akan tanya punca. Dan kebanyakan punca adalah tiada persefahaman. Itu yang kalau ikut carta, dia yang paling luas sekali lah, pai dia tu paling besar. Kenapa tiada persefahaman paling besar? Sebab terlalu besar konteks tiada persefahaman ni kan. Semua benda kalau kita ada masalah, dia jadi tiada persefahaman. Kalau bercakap pun gaduh. Asalkan keluar je perkataan, dia mesti akan bersifat tengking-menengking. Jadi akhirnya semua tak nak bercakap. Bila tak nak bercakap pun masalah juga. Tiada persefahaman kerana tiada komunikasi. Akhirnya nak menyelamatkan keadaan, mereka memohon untuk berpisah. Yang kedua, rumah tangga tidak aman dan sentiasa bergaduh. Dan ini boleh membawa perceraian dan keruntuhan. Sebab itu fasa masalah dalam rumah tangga kita kena sedar dan kenal pasti dari awal. Contohnya, bila berlaku nusyus, sebelum nusyus tu naik ke atas lagi level, selesaikan isu nusyus itu. Nusyus ini macam mana? Kalau isteri itu sudah tidak taat kepada suaminya secara perbuatan atau secara perkataan atau secara isyarat, gambaran wajah pun boleh menjadi nusyus. Suami macam mana ya? Contohnya, suami tanya, kita makan apa malam ni? Kalau isteri yang baik, dia kata, itulah baru nak tanya abang nak makan apa ya malam ni? Senang kan kalau cakap, terus kita boleh buat. Tak payah fikir-fikir kan? Jadi kita kata, okey, kalau nasi biryani ayam masak merah dengan jelatah dengan daging masak hitam, okey tak? Amboi. Kan? Melampau. Tahu lagi Jumaat. Dan kita pun kata macam itu. Dia kata, bestnya. Kan? Seronok tak kita dengar? Kita rasa sangat, perkahwinan ini harmoni. Ya, isteri boleh bagi cadangan yang begitu excited sekali, maknanya dia excited towards having dinner together. Kan? Jadi suami pun bertanya, sebab suami dia nak supaya dia tidak membuat keputusan. Kalau suami yang buat keputusan, contohnya macam mana? Malam ni kita makan spaghetti aglio olio Yang isteri ni pula, Allah macam mana nak buat ni? Dia dah bagi arahan. Yang isteri ni memang tak suka western food. Dan nak tak nak, takkan nak masak tu lagi. Lepas tu nak masak lagi, masak lemak dengan ikan masin ke. Jadi, makan. Tapi suami ni baik. Malam ni kita nak makan apa ya? Isteri pun bagi cadangan. Bagi cadangan memang 5 star terus. Suami pun okey, boleh, seronoknya. Itu kalau ada komunikasi. Tapi kalau nusyus, suami kata, okey malam ni kita nak makan apa ya? Kita pun pandai-pandailah sendirilah perut masing-masing. Kan? Ya Allah. Orang tu tanya bukan main baik lagi kita. Perut masing-masing sendiri cari. Nampak? Itu tanda sudah ada unsur-unsur nusyus. Ataupun isyarat tadi. Contohnya memek muka. Kita dah masak siap-siap. Kita dah letak atas meja. Dia baru sampai, baru balik dari kerja. Dia tanya kita makan apa malam ni? Kita pun tu. Tak nampak? Tu. Ya Allah. Kan? Jadi, itu semua menunjukkan ketidakikhlasan, ketidakharmonian, kekurangan rasa rahmah dan juga sakinah dan mawadah dalam rumah tangga. Itu unsur-unsur yang mana tidak dinafikan ia berlaku dalam semua rumah tangga. Ya, disebabkan oleh sifat kita dan juga perasaan kita, mood kita, emosi kita yang sentiasa berubah-ubah. Jadi sebab itulah ada jalan keluarnya minta maaf. Kan? Bila kita dah sedar yang, aku tak sepatutnya buat macam tu tadi. Tapi masa tu, memang macam tu. Rasa penat, letih, memang masa tu rasa banyak masalah. Jadi gitulah reaksi kita. Lepas itu bila dah okey, kita minta maaf.
Jadi jalan keluarnya minta maaf. Selesailah urusan yang kita marah-marah tadi. Jadi selesaikan itu kalau suami sedar yang isterinya sudah ada elemen menyakitkan hati tadi, dia akan cakap. Dia kata, kenapa cakap macam tu? Kan abang tanya elok-elok. Kan? Cakap je lah. Kita makan kat luar ke? Tak larat nak masak ke? Cakap je kalau tak larat. Macam drama pula. Cakap je lah kalau tak larat nak masak. Kita boleh makan kat kedai. Gitu kan? Suami dia tegur. Suami tegur, maka isteri pun sedar. Lah. Ataupun lebih baik lagi suami tegur terus. Suami kata, kalau dalam Islam, komunikasi begini dah membawa kepada nusyus tau. Tak boleh buat macam tu. Abang nak ingatkan aja. Ada macam Rosyamno dah aku. Abang cuma nak ingatkan saja supaya kita beringat-ingat. Kan? Jadi kita pun kata, lah ya ke lah, sorry sangat, tak sengaja gini-gini kan. Selesai. Jangan sampai nusyus yang tidak ditangani membawa kepada syikok. Syikok ini apa? Saling caci mencaci, cerca mencerca, pukul memukul dan saling buat tak elok. Sama-sama. Bila dah saling itu agak-agak apa jadi dengan rumah tangga. Kita tanya dia tak jawab. Dia tanya kita pun, kita tak jawab. Kita tanya dia jawab endah tak endah. Dia pun sama juga. Jadi akhirnya mungkin asalnya isteri yang selalu buat macam tu. Suami pujuk. Lama-lama suami giwap. Bila dah suami giwap ini berlaku ya. Ini yang tiada persefahaman tadi bila bercerai. Suami giwap. Saya tanya kenapa sampai macam ni. Dia kata sebenarnya saya dah lama sabar. Isteri saya memang macam ni. Disebabkan oleh saya berlembut. Disebabkan oleh saya sentiasa pujuk. Saya memaafkan. Jadi dia ni tak berubah. Lama-lama saya rasa kenapa saya nak membazir hidup begini sedangkan saya berhak mencari bahagia dengan seorang wanita yang lain. Ada drama lagi. Kan? Dia kata kenapa dia nak membazir hidup dia? Dia nak jadi suami yang soleh. Dia nak anak-anak melihat contoh yang baik. Tapi isteri dia tak berubah. So saya tanya dia, Encik ada tegur isteri tak? Encik ada bagi tahu isteri tak apa yang dia buat ini, nusyus gini? Tak pernah. Takkan tak tahu? Kan? Kan sifat suami itu nak menyempurnakan tanggungjawabnya mesti membimbing. Kan? Tapi tidak membimbing. Dan harapkan isteri supaya pandai-pandai lah. Takkan itu pun tak tahu. Kan? Jadi rupanya dia memang tak tahu. Dan dia lebih bermakna kalau suami yang menegur dengan teguran penuh kasih sayang. Jangan marah-marah. Teguran penuh kasih sayang. Kan? Jadi tak sampailah kepada syikok. Kalau ditangani dari awal. Tapi yang tadi dah sampai syikok sebab dia tidak tangani masing-masing rasa macam this is common sense. You sepatutnya tahu, I tak payah cakap. Mulalah. Ya, akhirnya dia saling caci mencaci, cerca mencerca, pukul memukul dan sebagainya. Saling buat hal sendiri. Dan yang ketiga, bila berlaku doror. Dia dua. Doror nombor 2, syikok nombor 3 pun boleh. Doror ini seorang tu sangat baik, sangat taat pada suami, taat pada Allah, tapi suami ni yang buat perangai. Ini namanya doror. Ya, bukan soal nusyus, bukan suami tak patuh pada Allah atau isteri tak patuh pada suami, itu nusyus. Sama juga, balik pada nusyus tadi, isteri tak patuh pada suami nusyus. Kalau suami nusyus macam mana? Macam mana suami nusyus? Tak dengar cakap isteri. Dia tidak taat kepada Allah. Suami tak puasa bulan Ramadan. Orang lain semua tak tahu, saya tahulah, saya isteri. Suami tak solat, hanya solat Jumaat saja. Saya tahulah, saya isteri. Jadi kalau suami itu nusyus kepada Allah tidak ditangani, maka rumah tangga itu boleh membawa kepada syikok, boleh membawa kepada darar. Ya, jadi nusyus ini bukan isteri saja ya, suami pun boleh jadi nusyus dan perlu ditangani dari awal.
Jadi tak tangani, dia jadilah syikok, dia jadilah doror. Jadi doror tadi seorang baik, seorang tu innocent dan seorang lagi yang ingkar pada tanggungjawabnya, ingkar pada Allah. Boleh jadi kalau yang ingkar itu isteri, dia doror ni sudah masuk dalam lebih daripada nusyus lah. Nusyus itu dia tidak terlalu berat. Kalau doror ini sudah masuk dalam kategori kalau isteri itu isterinya sudah curang. Ya, sudah main kayu tiga kalau orang kata. Ya, jadi itu dah jauh. Ya, banyak perkahwinan yang cuba untuk diselamatkan apabila dah sampai kepada doror dan syikok ini, dia tidak percaya diselamatkan. Ya, kalau nusyus masih boleh. Ya, jadi kita sama-samalah ingatkan diri kita dan juga sahabat-sahabat kita. Kemudian yang ketiga, rumah tangga yang tidak aman dan selalu berlaku pertengkaran akan mengganggu emosi anak-anak dan menjejaskan pelajaran dan boleh menyebabkan anak-anak menjadi ganas apabila besar. Ini latar belakang keluarga. Kadang-kadang kesannya kita tidaklah nampak pada hari ini. Yang kita nampak kesan pada suami, kesan pada isteri, kita tak nampak kesan pada anak. Anak-anak yang bijak hari ini, dia tidak nampak yang dia seolah-olah mendengar atau faham apa yang kita bicarakan. Tapi sebenarnya dia dengar dan dia faham. Ya, kalau anak-anak kita masih kecil, mungkin kita boleh tengok bila kita bercakap hal yang lain, bukan pertengkaran, ini isu lain. Dia tengah main, tapi dia boleh bertanya. Padahal dia tak dengar tadi, kita bercakap dengan orang lain, dia tengah main benda lain. Tapi akhirnya lepas itu dia boleh bertanya dengan kita soalan berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Itu tandanya anak kita ini boleh mendengar apa saja yang kita bercakap dengan pasangan. Kalau anak yang sudah dewasa, lagilah dia mudah memahami. Ya, saya pun tak tahu macam mana kalau anak yang dewasa yang mungkin jadi best friend kepada ibunya, mungkin dia lebih memahami. Sebab mak ni share dengan anak dia semua benda. Ya, masalah rumah tangga, masalah dengan suami, masalah dengan ayah pada anak dia, dia cerita pada anak-anaknya semua. Jadi berlaku juga kalau anak-anak di asrama yang menceritakan masalah ibu bapa kepada guru kaunseling atau warden. Kita rasa agak surprise bila anak-anak itu mengetahui masalah rumah tangga ibu bapanya sejauh itu. Ya, sebab anak-anak ini didapati tidak fokus pada pelajaran, memang bermasalah, memang murung, ya, memang tidak perform dalam akademik. Jadi kaunselor akan tangani, ya, pujuk-pujuk, minta dikongsi apa yang boleh dikongsi dan sebagainya, dan dia cerita. Dan bila dipanggil ibu ayah dan kita ceritakan pada ibu ayah apa yang berlaku pada anak-anak mereka, ibu ayah tak percaya. Anak-anak tu menceritakan semuanya yang ibu ayah tak tahu, anaknya tahu. Dia tu ingatkan anak dia tak tahu. Ingatkan masalah yang mereka hadapi tu tak sampai pada telinga anak-anak. Rupanya anak-anak tahu siap boleh menceritakan situasi yang bagaimana yang menjadikan dia tahu. Jadi itu sangatlah mengejutkan ibu ayah dan akhirnya ibu ayah barulah berhati-hati kerana ia menyebabkan anak-anak remaja ini ada yang bila dah dewasa memilih untuk tidak mahu berkahwin. Sebab apa tak nak kahwin? Trauma dengan hubungan perkahwinan ibu bapa. Ya, ada juga yang menjadi orang yang kasar sifatnya kerana dia sentiasa melihat pergaduhan, jerit-menjerit, kan? Dan ada yang sentiasa bersifat membangkang semua benda. Semua orang buat tak betul, dia buat je betul. Pasal apa? Pasal apa yang mak dia buat, semua ayah dia kata tak betul. Ataupun apa yang ayah buat, semua mak dia kata tak betul. Semua komplain. Jadi itulah personality yang dibina anak-anak daripada perkahwinan ini. Kemudian yang keempat, tidak wujud sebuah rumah tangga yang aman dan bahagia. Memang tidak wujudlah, ya, sebab masalah-masalah tadi tak aman. Macam mana nak aman? Tanya nak makan apa pun marah.
Kemudian yang terakhir, anak-anak yang tidak dididik dengan suasana yang aman, damai dan harmoni menjadikan anak-anak bersifat negatif terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Nak air ke tu? Ada air? Ada ni ha? Saya dah masuk dah. Kemudian saya kalau batuk sebab alergik, memang kena minum air je. Jadi dia ubat-ubat semua tak jadi. Makan ubat batuk botol-botol pun tak jadi sebab dia bukan batuk. Jadi membentuk rumah tangga bahagia, kita tengok di muka surat 124 tu dah cerita masalah-masalah ni. Jadi apa yang kita nak buat? Harap kita boleh selesaikan hari ini insya-Allah membentuknya. Yang pertama sekali, suami isteri yang mempunyai pendidikan agama yang formal dan lengkap, iaitu 3 sendi agama yang kita dah bincang sebelum ini, yang terdiri daripada ilmu akidah, fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh jinayat dan ilmu tasawuf, iaitu akhlak, seperti yang diwajibkan kepada setiap individu Muslim. Jadi nak kata syarat nak bina rumah tangga yang betul-betul bahagia ialah mesti ada ilmu. Suami dan isteri itu mesti ada ilmu. Kalau belum cukup, cari banyak-banyak. Jangan tak ada langsung. Contoh macam mana yang tak ada ilmu ni? Ilmu akidah tidak, ibadat tidak, ilmu munakahat, perkahwinan, rumah tangga tidak, muamalat pun tidak, jual belilah muamalat. Jinayat pun tak, dia tak tahu hudud apa, takzir apa, hudud wajib buat ke tak wajib buat, kalau tak buat hudud apa kena buat, semua tak tahu sebab tak ada ilmu. Sebab apa? Sebab tak sekolah. Kalau sekolah tahu ke? Sikit-sikit. Jadi kebanyakan universiti awam sekarang ini pun, walaupun pengajiannya pengajian yang bersifat tidak berasaskan agama, dia tetap juga menerapkan pengajian agama. Ini yang barulah. Ya, kalau di universiti awam yang bukan UIA, bukan USIM, dia dah jadikan mata pelajaran wajib universiti, antaranya adalah pengajian kitab turath. Pengajian kitab lama yang ditulis oleh sarjana-sarjana Islam silam yang digunakan dalam contohnya pengajian akhlak, pengajian akidah. Ya, kalau Ar-Risalah ada kitab Imam Syafi'i contohnya. Imam Nawawi ada kitab. Jadi kita kaji baca semula. Tapi pelajaran ni jurusan apa? Jurusan architecture dan seni bina. Macam mana pula? Sebab kita nak mereka belajar ilmu agama. Tentera ada kagatnya. Polis ada bakanya. Sebab apa? Agama. Cikgu ada cikgu agama lah. Kan? Kalau di kementerian-kementerian ada unit integriti. Ada pegawai hal ehwal agama yang dikaderkan dari JAKIM diguna ke kementerian. Sebab nak suruh pegawai-pegawai ini ada juga ilmu-ilmu pengajian agama yang dibawa ke dalam staf ataupun keluarga besar kementerian lah. Begitu juga Kementerian Kejuaraan. Begini, kuliah begini bukan satu kewajipan. Dulu tak ada. Sekarang baru nak ada. Ataupun ialah agak proaktif ya sekarang ni. Berhari-hari. Jadi ini semua adalah untuk nak bantu setiap suami, setiap isteri, ayah, ibu supaya ada asas agama nak bina keluarga bahagia. Kemudian yang kedua, pasangan yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Ada ilmu saja, tak nak amal, tak gunalah. Ada ilmu saja tapi tidak takwa, tak guna juga. Beramal soleh tapi tak ada ilmu pun tak guna. Sebab takut amal soleh itu amal soleh yang sesat.
Yang tak betul. Ya, ingat cerita Juraij? Seorang lelaki bernama Juraij. Saya cerita dah rasanya. Yang dia solat tak berhenti, mak dia panggil tak boleh nak jawab. Kan? Lepas semayang. Tengah semayang tu mak panggil, dia terfikir ni nak jawab ke nak teruskan solat. Jadi takkanlah sembahyang berhenti sebab mak panggil. Mestilah solat itu perlu diteruskan, dia fikir. Dia semayang juga, semayang sampai akhirnya mak dia balik. Esok mak dia datang lagi, sama juga, dia tak jawab. Ya, lusa mak dia datang lagi, sama juga, dia tak jawab. Akhirnya mak dia kata apa? Mak dia ni kata dalam hati, mak sendiri pun dia tak nak tengok. Dia tak nak sahut. Tidak mati, tidak tutup mata anak aku ini sehingga dia melihat seorang pelacur. Nampak? Mak ni bila dah marah. Kenapa? Sebab mak dia tak nak tengok, dia nak tengok siapa? Tengok pelacur lah. Dan tahu kan apa yang berlaku pada Juraij? Dia difitnah, mempunyai hubungan sulit dengan seorang pelacur. Pelacur itu mengandung. Dan pelacur itu berpakat dengan orang yang memfitnah Juraij. Mengaku bahawa dia mempunyai hubungan dengan Juraij sehingga mengandung. Jadi bila melahirkan anak, bawa baby itu kepada Juraij, ini anak engkau. Kita pernah ada hubungan sulit. Ya, sampai Juraij kata tak pernah. Sebenarnya wanita itu mengandung dengan hubungan sulitnya dengan seorang pengembala kambing. Jadi akhirnya Juraij tetap tak mengaku. Sebab memang itu tidak berlaku. Ya, sampailah anak itu berkata-kata. Ini adalah keajaiban dalam dunia. 3 orang bayi yang boleh berkata-kata dengan kuasa Allah untuk menetapkan kebenaran, antaranya anak ini. Ya, yang lain adalah anak kepada seorang pendandan rambut kepada anak Fir'aun. Ingat kisah tu? Confused belaka ni. Tak apa. Yang ini, anak ini kata, aku adalah anak pengembala kambing itu. Terkejut tak? Baby baru lahir boleh bercakap. Kuasa Allah. Selesai. Itulah pembuktian pun dalam mahkamah. Kalau semua baby boleh bercakap, banyak masalah selesai di mahkamah. Jadi Juraij bukanlah orangnya, tetapi sebelum baby itu bercakap, Juraij sudah dipukul. Memang orang dah lama dah nak pukul ni, pasal marah, tak suka kat dia. Pukul, barulah baby itu bercakap. Jadi dia dalam keadaan nazak pada masa itu sebelum meninggal dunia, tetapi dia tahu bahawa Allah telah membenarkan dia melalui percakapan baby tadi. Cuma betul tak sumpah mak dia bahawa dia bertemu dengan seorang pelacur sebelum meninggal dunia? Ya, betul lah. Itulah yang berlaku. Kerana apa dia tak boleh berhenti solat bila mak dia panggil? Sebab dia beramal soleh tanpa berilmu. Kalau berilmu, kita tahu solat fardu saja kita tak boleh berhenti kalau mak panggil. Kalau solat sunat, berhenti. Mak panggil. Sahutan ibu itu adalah wajib berbanding meneruskan solat yang sunat. Jadi kalau mak kita hari ni taklah panggil pasal jauh. Dia duduk telefon. Kan? Telefon kita dah lah memang kita tak tengok phone, meeting ke solat ke apa. Tapi bila tengok, miss call mak kita. Apa kita buat? Terus kita telefon. Tak tahulah emergency ke saja nak borak ke tak tahu. Tapi telefon. Tanda kita beramal soleh dengan betul. Dapat pahala telefon mak, bukan free. Kan? Jadi itulah yang kita kena. Apatah lagi kalau dia call, kita pun nampak, malah tak ada mood. Tak ada mood. Jadi bayangkan depan-depan kita, mak kita panggil, kita pun buat tak tahu, jawab pun malas sebab tak ada mood. Sekarang dengan teknologi, dia tak panggil begitu. Dia telefon, jadi kecil hati. Tunggulah kita tua besok, anak-anak semua duduk jauh, kita telefon seorang pun tak jawab. Macam mana rasa? Drama. Okey. Kemudian yang ketiga, pasangan
nak bentuk keluarga rumah tangga bahagia, ya, pasangan hendaklah hormat menghormati antara satu sama lain. Kalau kita ni rasa macam dah hilang hormat menghormati, kita kembalilah. Kita kembali, maknanya slow talk dengan pasangan kita. Boleh tak kita mula balik? Mula macam mana? Ini antara tips yang menjadilah bila kita approach pasangan-pasangan bermasalah. Dia mula balik. Contohnya, isteri tu dah lama dah tak panggil suami dia abang. Dia panggil apa? Pak ayahnya, suaminya panggil Mak okay, sebab dah ada anak. Dulu masa belum dapat anak, panggil abang. Pada isteri tak tahulah panggil apa, panggil nama ke, panggil sayang ke, panggil ayang ke, panggil yang ke, panggil darling ke, tak tahulah. Tapi bila dah ada anak, jadi Pak Mak. Lama-lama pembawaan hubungan dalam rumah tangga itu, dia tidak nampak hubungan yang bercinta. Tak nampak bercinta. Nampak kasih sayang tu. Ya, tapi bila dah dapat anak, hilang dah rasanya status percintaan tu hilang. Apa tu? Jadi kita kata mulakan balik, dia panggil abang. Yang suami panggil isteri ayang balik. Jadi kita tengok, cuba dalam masa 3 bulan je kita kata, ya. Tersasar tu biasalah. Cuba dalam masa 3 bulan, Masya Allah, siap pergi umrah, siap pergi naik cruise, siap pergi, banyaklah. Baju pun siap buat baju baru sebab nak jadi orang baru, kembali bercinta. Jadi kita kata, kenapa sampai jadi macam tu? Dia kata tak tahu, dia rasa macam baru kahwin. Dah takut dah kita ni. Kan? Sila-sila dapat baby makcik ni. Okay, jadi rupanya saling menghormati itu boleh berlaku hanya kerana menukar nama panggilan. Boleh jadi saling menghormati dah. Bila dipanggil abang, dia jadi ada rasa hormat. Ya. Bila dipanggil ayang itu, dia jadi rasa untuk melindungi. Rasa untuk dijaga. Rasa untuk dibelai. Dia jadi rasa perkara-perkara itu. Jadi rupanya tukar nama pun sebenarnya boleh jadi satu asas untuk kita rebrand hubungan suami isteri. Yang keempat, saling memahami keadaan dan keperluan masing-masing dalam semua perkara serta suasana. Yang bermasalah ini dia tahu kekurangan, kelemahan pasangan, tapi dia malah nak faham. Jadi kekurangan itu masa bercinta mungkin tak nampak nyata, tapi bila dah berkahwin, macam ni teruk juga. Masa bercinta tak tahu. Ya, jadi dia pun rasa mulalah tak boleh terima lah, I tak boleh terima. Tak ada istilah tak boleh terima bila sudah berkahwin. Kena terima dan kena beri masa untuk berubah. Ya, kita pun sama, dia pun sama. Ada orang sebelum kahwin dia tengok TV daripada pukul 6 petang sampailah pukul 10 malam. Tak pernah tutup. Maghrib ke, azan ke, tak pernah tutup. Sebab itu dah terbiasa dalam budaya dia dan keluarga dia. Ya, sedangkan si isteri pula maghrib tak buka TV. Ayah dia dulu garang. Tak boleh buka TV. Asal maghrib tutup TV. Semua duduk dalam rumah, tutup tingkap, tutup pintu. Solat berjemaah. Ya, jadi situasi itu mudah saja nak diselesaikan. Ya, tetapi kalau kita tidak cuba memahami, contoh memahami, kalau dah TV itu tak boleh ditutup, perlahankan volume sebab nak solat. Kan? Sehinggalah akhirnya dah umur makin berusia, masing-masing pun dah makin banyak belajar agama. Boleh je tutup. Sampai masanya. Boleh pula tutup. Tapi kalau misal kata, kita ceramah je lah.
Tahu tak masa maghrib ni kalau buka TV setan banyak. Oh, habislah setan taman perumahan ni mari rumah kita je. Dia tak pergi. Habislah taman perumahan semua kena marah. Ya, habis segala setan-setan pun lari agaknya masa tu dah takut. Jadi macam tu dia tidak akan menyelesaikan masalah itu. Sebab kita tidak memahami keadaan dan naratif kehidupan masing-masing yang berbeza sebelum berkahwin. Jadi pelan-pelan. Sebab itu perkahwinan itu rahmah, kasih sayang, mawaddah, belas kasihan. Ya, kena ada perlahan-perlahan. Kemudian seterusnya yang ke-5, anak Abi dah. Sentiasa bertolak ansur, bersabar dan tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati pasangan, kerana dengan sabar itu adalah sesuatu yang dituntut oleh syarak. Jadi samalah macam tadi, bagi masa untuk berubah ataupun apa yang kita tak faham, ambil masa untuk faham. Apa yang kita tak suka, ambil masa untuk dia berubah dan kita cuba faham dan sabar. Ya, itu perkara biasa. Kemudian F yang ke-6, perselisihan atau masalah yang kecil hendaklah diselesaikan dengan segera supaya tak jadi besar. Masalah-masalah kecil jangan sampai esok baru kita selesai. Kalau boleh selesai sebelum tidur, selesaikan sebelum tidur. Ya, dan G, sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan bersabar terhadap ragam. Dia macam mengulang jugalah, toleransi itu tolak ansur. Dan sabar terhadap ragam pasangan kita. Dan yang terakhir, jauhi sikap mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, semua perkara perlu mengambil kira sensitiviti dan kepentingan bersama. Ya, contohnya, pakaian, pilihlah fashion dan warna yang disukai oleh pasangan. Yang ni payah sikit. Kan? Yang ni kalau suruh dia beli tudung kat kita, tak apa tudung dia beli ya. Masing-masing ada minat, ada kesukaan masing-masing, warnanya, jenis kainnya, cara pakainya. Jadi apapun, cubalah yang terbaik. Selalunya urusan rumah lah. Ya, nak pilih kerusi macam mana, sofa macam mana, meja makan macam mana, sudu macam mana. Ya, jadi selalunya orang lelaki dia tak kisah sangat tu ya. Sudu, siapa tentukan? Corak sudu. Tak ada small matter, asalkan boleh disuap bolehlah ya. Tapi ada orang yang dia memang tak boleh, dia mesti sudu dan garfu itu coraknya sama. Kan ada corak dekat panjang besi tu kan, kena sama. Pinggan tak boleh, pinggan ni percuma sangkuit, pinggan ni percuma sabun daya. Tak boleh. Lain-lain tak boleh, dia kena pinggan yang sama. Tak apalah, pinggan Dumex semua pun tak apa, asalkan semua Dumex. Gitu. Jadi ada rupanya. Tapi kita, contoh yang pernah, ini last contohnya suami isteri ni dia bercerai kerana after 25 years, dia kata isteri dia tidak pernah berubah. Apa yang isteri dia tak berubah? Dia tak suka ada lemak dalam ayam yang dia makan. Lemak ayam tu kena buang semua. Isterinya tak buang, isterinya dia ingat Allah. Bukannya dia tahu mana lemak, mana isi pun kan. Bubuh je lah. Rupanya itu adalah benda yang sangat penting bagi suami dia. Dan suami dia sabar. Sabar. Lama-lama antara sebab dia bercerai, dia boleh cakap kerana lemak ayam. Kita pun Allah. Kan? Isteri dia pun mungkin Allah itu je ke, kalau saya tahu saya buang lah dulu. Ya, tapi suami dia kata bukan tak tahu, tapi tak nak berubah. Itu dah bila dah shikok. Ya, bila dah dua-dua dah jadi tak suka. Tapi small matter kan? Ada isteri tak suka suami dia hon kereta. Ini kalau cerita tak habis lah, macam-macam. Dia kata dia cakap dengan suami dia tak suka dengar hon kereta. Please don't horn. Dan suami dia pula pek memang suka. Tak perlu pun hon juga. Ya, jadi akhirnya antara sebab dia nak berpisah adalah kerana hon kereta. So sampai satu tahap kita kata itu small matter, tak boleh ke kalau kita bincang balik semua, cuba balik semula. No, it's 20 years. Dia tak ada nak buat apa dah. Ya, jadi kalau nak bercerai pun biarlah masalah besar sikit. Janganlah masalah lemak ayam dengan hon. Allah benci kan? Jadi terima kasih banyak-banyak. Minta maaf, suara pun tak berapa sedap, cakap pun tak boleh nak banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.